Does size matter? Dah pernah buat pun tak bermakna setiap kali mereka berhubungan seks tu dia nikmat. So, bagaimana pasangan Islam yang bakal berkahwin belajar tentang seks kalau mereka tak boleh menonton pornografi? Dia tak susah. Dia ada satu yang natural. Yep. Kalau lembu boleh buat, kau boleh buat. Kita dibandingkan dengan lembu. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast #Notapis. Saya Natasha Mustafa dan ini adalah bahagian kedua tentang topik seks. Minggu lalu kita membincangkan tentang seks dari segi pasangan yang sudah berkahwin. Minggu ini pula kita akan bincangkan seks dan bagaimana kita dapat mempunyai perbincangan yang baik bagi mereka yang mungkin ingin membinakan rumah tangga ataupun mereka yang mempunyai niat untuk membina rumah tangga ini. Dan semestinya kita ada pakar-pakar dalam studio bersama kami hari ini, Encik Osman Siddiq dan Cik Enon Mansur. So part emotional connection tu adalah penting lah dalam hubungan seorang pasangan dan isteri lah, basically. Okay, kita dah berbual banyak tentang pasangan suami dan isteri. Tapi kan mungkin topik seks ni saya rasa perlu dibincangkan sebelum kahwin juga. Yep. Tapi bagaimana kita boleh lakukan dengan cara yang bersopan? Yes, bersopan. Okay. Macam mana? Kalau kefahaman kita tentang seks itu adalah pertemuan jantina, tak boleh lah. Kita tak boleh lakukan. Tapi seks tu bukan pertemuan jantina aja. Mengikut sunnah Rasulullah. Jadi yang macam yang the last hadis tu tadi, apa yang kita perlu jalinkan ialah kefahaman emosi dan sensual. Jadi di situ itu adalah perkara-perkara yang boleh kita bincangkan secara intellectual. Yang lebih penting adalah attitude towards macam the male attitude towards woman, for example. Okay. Itu yang lebih penting lah. Jadi salah satu cara ialah untuk bincang bersama hadis-hadis seperti ini. Kemudian minta pendapat antara satu sama lain. Apa pendapat awak tentang hadis ni? Apa pendapat awak tentang apa tu yang kena laknat tu semua. Itu yang lebih penting sebelum berkahwin. Sebab bila dah kahwin pun, dah bertahun-tahun kahwin pun, dah pernah buat pun, tak bermakna setiap kali mereka berhubungan seks tu dia nikmat. Tak semestinya. Sebab kebanyakannya ialah itu adalah satu tanggungjawab. Dia bila dia kasih je lah. Mereka yang first of all, you tak bincang tentang hubungan seks dengan secara rambang. Mesti seorang yang you rasa dah bertunang dan yang akan jadi pasangan awak. Jangan lepas first date dah tak bincang apa position awak suka, tak ada. Sabar. Jangan excited sangat. Saya rasa dia macam kita nak pergi wisata, kita nak pergi travelling, kita mesti go ada gate kan. Pertama immigration, lepas tu kena go screening, lepas tu kena screening tu paling penting. Jadi bila tahap dah nak masuk dekat yang boarding pass tu, saya rasa bila dah ada komitmen, orang ni macam kita serius, dia husband or wife material, first mesti ada screening. Bila tahap tu baru kita bincangkan. Dan saya rasa perlu ada landasan. Berbincang ni bukan dirty talk, bukan untuk buat kita excited about sex, tapi dia ialah untuk memahami. Macam contohnya, saya rasa yang paling senang ialah untuk look at our book atau hadis-hadis tentang seks, atau dalam kita punya IG kita ada bincang berbagai topik. Ada orang tanya, does size matter? Size tu penting tak dalam hubungan seks? Orang wanita yang beriman, yang berhijab boleh enjoy seks atau tidak? Boleh pakai sex toy? Macam-macam soalan kita pernah jawab. You just go to IG, then you can pick up and just discuss. Dan dalam buku kami juga, kami ada bincang tentang persiapan malam pertama. Yang penting ialah
pengenalan satu sama lain, untuk kita just be comfortable. Tak semestinya malam pertama tu mesti malam yang kita consummate the marriage. Yalah, malam pernikahan tu macam just like we just get to know. Lagipun semua tengah penat dah, macam nak pingsan. Just sleep and cuddle. Kenapa in a hari, bukannya macam besok nak ada earthquake ke apa. Just chill. Couple must know you have a lifetime together. Kerana dalam counseling saya dapati ramai wanita yang macam trauma dengan malam pertama, bila suami nak paksa, dan lepas tu ada masalah, kesakitan dan macam-macam lagi. Okay. So actually I think one of the soalan yang kita ada adalah bahan yang diorang belajar daripada itu is just buku and hadis kan. So bagaimana pasangan Islam yang bakal berkahwin belajar tentang seks kalau mereka tak boleh menonton pornografi dan sebagainya? Pornografi tak mengajar. Apa yang aku tengok pornografi tu, dia macam let's say lah, you tengok Matt Damon lompat antara satu bangunan ke bangunan lain, awak tengok 1000 kali, awak berani lompat tak? Kerana dia banyak, dia punya prop and all that. Yang penting yang saya rasa the Prophet Sunnah ialah untuk adakan perantara antara kita berdua, iaitu kita berbual. And then kissing ni is salah satu daripada cara untuk what we call sensual touching. You boleh actually just massage yourself, be comfortable, hug, cuddle. Okay. Itu permulaannya lah. Bukan maknanya okay, semua nak balik, kita kena off the light and kita kena have sex. Tak boleh macam gitu. Dan kadang itu akan trauma untuk semua orang. Kalau awak pernah dengar cerita, nanti dalam counselling saya, anak-anak yang ada premarital sex yang bawah 21 tahun dan mereka pregnant sebelum kahwin, bila saya berbincang dengan mereka always cakap, Cik Nur, kita tak intend to have sex actually. Kita suka-suka aja, kita raba-raba and then hug-hug, and then lepas tu kita get excited, and then lepas tu it happen naturally. They never intend to have sex. Sebab there's this thing called what is the word do you use that? Heavy petting. Heavy petting ni old word. Maksudnya mereka macam bersama, mereka hug, mereka cuddle, mereka raba-raba, kiss all over the place. So relax aja. And bila mereka buat macam itu, diorang punya badan, especially wanita, akan relax dan dia akan ada keluar lubricant yang membantu dalam hubungan seks, and dia tak tension. Jadi then it happen naturally. Tapi dalam mereka yang berkahwin ni, kadang malam tu macam mesti malam ni kena buat, kena besok tak tahu diorang nak check ke. Excited lah. Dan in the end everyone so tension. The pain ni, banyakkan yang mengalami kesakitan dalam hubungan intim pertama, bukan hanya pada isteri, suami pun rasa sakit. Macam you your alat kelamin you langgar tembok like that. Sondol aja. So dah tengok dia lah. Jadi orang lelaki tak faham, nanti semua trauma nanti lepas tu kena pergi counselling. Okay. Apa yang harus difahami oleh orang yang tidak berpengalaman, bahawa sebenarnya kemasukan zakar ke dalam liang faraj tu, kalau langkah-langkah sebelum ini telah dilakukan, dia tak susah. Dia ada satu yang natural. Kalau lembu boleh buat, engkau boleh buat. Kita dibandingkan dengan lembu. Jadi harimau lah. Harimau lah, monyet. Tiba-tiba semua jadi haiwan. Secara the problem is bila kita tak lakukan langkah-langkah itu, dia menjadi masalah, kekeringan misalnya, atau itu yang menjadi alat kelamin wanita, kekeringan alat kelamin wanita. Kemudian kurang bertahan ketegangan ni, sebab letih, sebab nervous, sebab macam-macam. Ini semua adalah bukan masalah yang natural sebenarnya. Dia terjadi sebab awak tak ikut langkah-langkah yang dinasihatkan oleh Rasulullah ataupun oleh orang-orang tua. Jadi itu sebablah ada masalah, dan itu sebablah ada adegan-adegan yang tidak kita sukai, ada adegan-adegan yang hantam sajalah. Sebab
salah faham tentang konsep consummation. Jadi dalam Islam ada satu hadis yang Rasulullah mengatakan bagi yang sudah berkahwin, to the widow 3 days, to the virgin 7 days. Jadi jangan kalkulatif lah. Rasulullah cuma berikan bayangan. Maksudnya kalau kau dah berpengalaman pun, malam pertama tu tak semestinya ada senggama. Pada malam pertama tak. Kau take your time. Kalau kau dah video pun, kau ada pengalaman pun, 3 days. Yang itu lagi 7 days. Apa ya, macam mana? Boleh faham tak? Jadi maknanya soalan macam kat mana nak cari benda tu, permukaan itu macam mana nak, itu semua sebenarnya dia natural je lah. Dia natural yang kan? Jadi tak natural sebab kita tak ikut langkah-langkah tu. Kemudian kita dengar-dengar Saya rasa pihak wanita kita lebih tahu badan kita. Lepas hari malam pertama tu dan kemudiannya kita actually kena tunjuk ajar dengan suami bagaimana nak disentuh. Dan kadang kita nak feedback disentuh lah, dengan cara A, cara B, kerana badan kita different day, kita ada different mood. Dan tapi kalau suami si tak bercakap tentang ni, atau kalau isi cakap nanti suami tu kau macam mana punya perempuan ni cakap macam gini, dan tak ada that komunikasi, tak ada that maklum balas untuk memperbaiki. Dia kena open to bincang. Dia macam anything in the family, kita kena ada review dan bincang macam mana untuk memperbaiki keadaan. Okay. So itu untuk mereka yang barulah membinakan rumah tangga lah. Tapi untuk anak-anak pula macam mana? Kadang-kadang tadi kita dah kongsikan Netflix ni semua dah ada apa semua. Jadi dan video-video semua terdapat di dalam talian lah dengan secara mudah. So siapa pun boleh akses lah. Jadi bagaimana anda berdua rasa lah kita dapat betul-betul educate kita punya anak-anak tentang mungkin sex education, because kat sekolah pun ada juga kan. Pendidikan seks untuk anak-anak, especially dari berlandaskan Islam, dia mesti mula dengan ibu bapa selesa untuk bercakap tentang seks. Ada kosa kata. Ibu bapa mesti boleh bilang anak, ini alat kelamin lelaki, ini alat kelamin perempuan, ni faraj, ni zakar. Dan kita kena normalize. Kerana anak kita ni pandai-pandai. Kalau kita tak sensitif, kalau kita tak comfortable, kita cakap pun macam kita tension, budak pun tak boleh terima. Bingit dia, apa mak aku nak cakap ni belit-belit kan. So it must start dengan you sendiri. So and then 1, 2, kita mesti faham apa ke pandangan Islam tentang seks. Pada kami message kita simple. 1, hubungan seks ni ialah a gift, satu pemberian daripada Allah Subhanahu Taala to us. As much as kita beri akal, kerana kita dicipta dengan naluri keperluan seks dengan alat sex organ. This is what God has given us. And then the nikmat, Rasulullah mengajar kita untuk menampak nikmat hubungan seks yang akan membawa kita kepada kesejahteraan bukan saja di dunia dan di akhirat. Kita ada satu kursus. Kita ada kursus. Bulan berapa? Bulan 2. Bulan 2. Dan kita tahun 2024. Okay. 4 bulan. Dan halal birth and biz kita cakap, ataupun sexual parenting. Jadi dalam kursus tu, first concept yang kita ingin ibu bapa fahami, bahawa pendidikan, kita cakap pendidikan seksual untuk anak-anak. Jadi bila kita cakap seks, lepas tu anak-anak kita gamam. Sebab kita pun, antara kita suami isteri, kita pun gamam, apalagi nak cakap dengan anak. Jadi first konsep yang kita mahu mereka fahami bahawa bila kita cakap anak tu bukan aja bermakna anak kecil, toddler. Anak tu adalah anak kita daripada dia dilahirkan sampai dia kahwin, sampai dia lepas kahwin pun. Kalau dia meninggal sebelum kau, sampai dia meninggal pun tetap anak kau juga. Jadi bermakna kita ada masa yang sangat panjang dan kita boleh organize. Dan dalam kursus itu kita berikan framework macam mana this concept yang Cik Una cakap ni boleh di impart, kalau boleh disampaikan kepada mereka secara sesuai dengan pertumbuhan psikologi mereka lah. Jadi kita break down
0 to 3, 3 to 5, 7 to 8, so on and so forth. Anak 0 sampai 3 tahun, kau janganlah lecture. Tak guna. Okay. Jadi dalam itu, kami syorkan bahawa dalam age group itu, caranya adalah dengan pengasuhan dan dengan modeling dalam bahasa Inggeris lah, dalam bahasa Melayu modeling lah. Bermakna kita, instead of kita lecture dia, kita berikan tauladan-tauladan yang selari dengan nilai-nilai kita lah. Jadi kita ada 6 lifespan dan di setiap peringkat umur ni kita berikan nilai-nilai yang perlu diterapkan. Kita juga berikan practical tips bagaimana apa yang perlu dilakukan, dan juga apa yang ibu bapa perlu katakan tentang intimacy berdasarkan peringkat umur. Dan workshop kami ni bukan sahaja ceramah, saya akan buat role play dengan participant bagaimana untuk bercakap dalam untuk peringkat-peringkat umur yang lain. Kan pada kami bukan apa yang kami sampaikan, tapi ibu bapa untuk rasa selesa untuk melakukannya. Saya rasa perlu ibu bapa untuk be clear apa mesej kita kepada anak kita tentang seks. Adakah ibu bapa yang cakap dengan anak, that actually ada, kita jangan ada hubungan seks sebelum kahwin, dan kenapa? Do we say that? Atau cakap jangan mengandung, kau mengandung aku halang kau daripada rumah. Sometimes ibu bapa tak ada message at all pada anak-anak, kerana dia rasa tak perlu nanti dia belajar kat sekolah. And then kita tahu tak, bila anak kita tu dah primary school, kawan-kawannya akan cakap pasal seks. Kerana word sex tu dia akan belajar seks male female, kerana dia very curious. And then bila awak kasih anak awak handphone, unless you really monitor or do parental guidance, you tak ada control what dia akan tengok. Dia akan, kalau dia tak Google, kawan-kawan akan hantar gambar nudity, gambar orang on sex act. Ni very common, hanya ibu bapa tak tahu. Okay, so ibu bapa perlu ada mungkin sikap yang lebih aktif lah untuk mengajar dan membincang. Kita kena tanam nilai Islam tentang hubungan seks. Yang ini semua actually awat orang. Kita tak perlu tengok. Dan kenapa kita kena macam, jangan jadi satu yang menarik perhatian kita. Itu ada back to our nilai lah. Okay. Mungkin untuk rumuskan podcast kali ni, banyak kita dah belajar banyak sangat. Mungkin kalau ada satu perkara yang orang yang you want them to take away lah dari podcast ini, apa yang mereka harus ingat? Kalau ada satu lah. Kalau ada satu. Okay. Susah ni. Soalan susah. Pada saya, kita mesti kembali pada sunnah lah, yang Rasulullah banyak berbincang tentang seks, dan dia berbincang dengan sangat sopan dan beradab. Dan Islam tidak misoginistik. Islam tidak macam menekan wanita sebagai untuk memerlukan keperluan seks suami, dan untuk lebih memperbaiki hubungan kita, hubungan intim, dan juga untuk berbincang dengan anak-anak kita. Pada saya itu penting. Alright, Cik Osman. Bagi saya, kalau nak kena pilih satu lah. Satu je. Ada masa untuk satu je. Kalau tak, kena denda. Saya pilih konsep bahawa tanggungjawab ke atas lelaki tu harus diambil semula, reclaim oleh lelaki. Sebab ada sebabnya Allah menjadikan kita leader, ketua dalam itulah, dalam keluarga lah. Dan macam saya dah cakap tadi, tapi konsep ketua tu dia bukan bermakna kau menang semua, tapi sebenarnya kau kena serve semua. I think I've said this, but I think I can say it again. The problem is when we say kepimpinan, kita nak control. But that is not the meaning of kepimpinan lah. Dia ada tanggungjawab yang lebih besar lah dengan sebagai pemimpin dalam keluarga tu lah, basically. Kita harus terima reminder ni lah. Okay.
Wah, today kita punya perbincangan memang macam naik turun very rancak. Banyak tips yang kita pelajari. Banyak perkara baru yang saya sendiri pun pelajari daripada pakar-pakar kami hari ini. Dan topik seks ni mungkin masih segan dibincangkan, tapi sekali lagi it's a practical thing yang orang buat dan kita should bincangkan dan normalize it lah kan. Jadi sampai di sini saja podcast kali ini. Terima kasih kepada Cik Enon dan juga Cik Osman kerana bersama kami hari ini. Can I on, kalau you nak check resource, go to our IG Enon and Osman atau YouTube, dan juga kita akan buat sometime online program atau on-site. So saya harap orang akan datang untuk just belajar bersama lah. Okay. And then buku kami ada di Wadah Books. Support local. I don't know whether you can put this. Support local business. Okay. Terima kasih sangat banyak-banyak kepada Cik Enon dan terima kasih kerana sini tanya soalan. Jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Thank you.